Di antara lafaz yang tidak disukai lainnya, antaranya disebut sumna Ramadan, jaa Ramadan, dan yang seumpamanya apabila yang dimaksudkannya adalah bulan. Tentang makruh menggunakan kata itu, para ulama berselisih pendapat pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Terima kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini, Puan Hajah Salwa. Seterusnya pada seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita sambung bacaan pada fasal yang ke-7 pada muka surat 770 kitab lama, kitab ibu-ibu 622. Lagi ada? Tak ada, satu je. Muka surat 622 dan 770 fasal yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara lafaz yang tidak disukai lainnya, antaranya disebut sumna Ramadan, jaa Ramadan, dan yang seumpamanya apabila yang dimaksudkannya adalah bulan. Tentang makruh menggunakan kata itu, para ulama berselisih pendapat padanya. Segolongan ulama mutaqaddimin. Mutaqaddimin maksud dia ulama yang awal lah. Ulama-ulama awal dulu menyatakan makruh lafaz Ramadan tanpa diawali dengan kata bulan ataupun syahru Ramadan. Kalau sebut Ramadan sahaja ada pandangan kata makruh. Demikian riwayat Hasan Al-Basri dan Mujahid. Al-Baihaqi berkata bahawa jalan riwayat keduanya itu adalah dhaif. Menurut mazhab ashab kami, makruh bagi seorang menyebut telah datang Ramadan, telah masuk Ramadan, telah tibanya Ramadan, dan lainnya pada setiap kalimat yang tidak jelas menunjukkan maksud dari kalimat itu adalah bulan.
Misalnya kalimat yang sudah jelas bahawa Ramadan bermakna bulan. Contohnya, aku puasa Ramadan, aku beribadah Ramadan, wajib puasa Ramadan, Ramadan telah tiba, iaitu bulan yang penuh berkat, dan lain-lainnya. Demikianlah pendapat ashab kami yang dikutip oleh Imam Aqdal Qudat Abul Hasan Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi, dan Imam Abu Nashar As-Sabrah dalam kitabnya Asy-Syamil. Baik, para ashab mengambil dalil menguatkan pendapat mereka dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda bersabda, la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illahi ta'ala walakin qulu syahra Ramadan. Hadis dhaif. Jangan kalian menyebut Ramadan kerana Ramadan adalah nama dari beberapa nama Allah Ta'ala, tetapi katakanlah bulan Ramadan. Dan hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis dhaif ni maksud dia hadis yang lemah lah. Dhaif tu bahasa Arab, bahasa Melayu pun dhaif juga. Kita guna pakai lah, maknanya lemah. Hadis dhaif ni maknanya mungkin rawi dia tidak kuat, ataupun mungkin salah satu ikatan perawi hadis itu dipertikaikan keperawiannya, macam itulah. Susah nak sebut ni, sejuk-sejuk ni. Kan, dipertikaikan dia punya akhlak dia adalah dia punya benda-benda yang dari sudut disiplin perawi hadis. Namun dari segi hukumnya, hadis dhaif ini masih berstatuskan hadis. Dia bukanlah tidak hadis, dia tetap hadis, cuma darjat dia tu di bawah sekali. Macam tu. Dan dia tidak boleh dijadikan hujah. Kita nak berhujah dengan orang, guna hadis dhaif tak boleh. Cuma kita boleh guna untuk beramal sendiri saja. Kalau kita kata Ramadan ni salah satu nama Allah, kita pegang tu sebab hadis tadi, tak apalah. Tapi kalau orang tanya, kita kata Ramadan ni nama Allah ni, berdasarkan hadis, kita buat hujah, yang tu tak boleh kata ulama. Sebab status hadis tu dhaif, dia tidak kuat untuk dihujahkan. Macam itulah lebih kurang. Baik, so yang mengatakan makruh tadi tu, kita tengok hujah di bawah tu. Anehnya tidak ada seorang pun yang menyebut bahawa Ramadan termasuk salah satu nama Allah dalam kitab yang mereka tulis tentang Asma'ullah. Jadi bila kita buka dalam nama-nama Allah yang 99 tu kan, tak ada Ramadan dalam tu kan? Tak adalah. Jadi pandangan ulama ini menyebut, dia kata macam pelik lah. Dalam perbahasan ulama, dalam kitab-kitab yang mereka ulas tentang nama-nama Allah, tidak ada kalimah Ramadan dalam tu. Yang benar, wallahu ta'ala a'lam, Imam Abu Abdullah Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan beberapa ulama muhakkikin berpendapat tidak makruh sama sekali menyebut Ramadan secara mutlak. Jadi kita yang pernah sebut Ramadan begitu aja, tak ada masalah. Jangan susah hati. Dia tak pergi kepada makruh. Sebab yang makruh tadi, yang mengatakan makruh kita sebut Ramadan sahaja, tanpa letakkan perkataan bulan sebelum perkataan Ramadan itu, pandangan itu agak lemah sangat-sangat. Itu tak ada apalah. Cuma yang kuatnya mengatakan tidak makruh kalau kita sebut Ramadan begitu saja. Sebab adanya makruh itu mestilah ditetapkan oleh syarak. Dia hukum makruh, sunat, halal, haram semua ni, ini hukum yang keluar daripada agama, bukan main reka-reka begitu aja. Dia ada sandaran yang kuat. Padahal syarak tidak menetapkan adanya hukum makruh untuk itu. Untuk itu tu maksud dia untuk yang mengatakan makruh sebut Ramadan dengan Ramadan saja. Jadi tak ada pandangan yang mengatakan makruh sebenarnya.
Malah terjadi sebaliknya, iaitu ada beberapa hadis yang membolehkan hal itu. Dan hadis itu pula hadis sahih. Maknanya kuatlah. Hadis sahih ni perawi dia kuat berbanding dhaif tadi. Bila hadis tu statusnya dhaif, ada rangkaian rawi itu yang dipertikaikan. Mungkin perangai dia, akhlak dia, wa'imah dengan haiwan sekalipun, semua tu dia tengok. Kan? Orang kata aku dapat hadis daripada si Fulan bin Fulan. So diorang akan kaji Fulan ni perangai dia macam mana. Dia ada tak pernah menipu binatang, seksa binatang, ataupun perangai dia macam mana, semayang dia macam mana. Dia tengok semua tu, di situlah datang disiplin perawi hadis. Jadi bila sebut Imam Bukhari, Muslim, ini sahih. Ini yang tidak ada pertikaian. Sebab ada 6 nama dalam perawi hadis yang kalau ada 6 nama ni atau salah satu di antara 6 ini, hadis ni kita kata pejam mata boleh pakai, boleh hujah, boleh segala-gala. Tidak ada keraguan. Saya sebut tapi bukan ikut urutannya. Yang pertama Imam Bukhari, yang kedua bila hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang ketiga Imam Abu Daud, yang keempat Imam An-Nasai, yang kelima Imam Ibnu Majah, yang keenam Imam Tirmizi. Sekali lagi. Kalau kedua kan aku tak ingat pula dah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi. Betul. Ada 6 kan? So bila 6 ni salah satu kita baca hadis ke apa, kita tengok bawah tu riwayat Bukhari ataupun riwayat Muslim atau Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah atau Nasai. Hadis tu confirm sahih. Confirm sahih. Dan ada pandangan ulama-ulama hadis menyebut status hadis yang paling tinggi, yang paling hebat, sehingga diletakkan kedudukannya selepas Al-Quran. Tu bukan main-main tu, kan? Lepas daripada Quran, rujukan paling tinggi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu paling rare sekali lah, paling tinggi makam. Itu tak boleh deny lagi lah, memang hebat lah tu. Dia duduk level dia selepas Al-Quran. Jadi ibu-ibu sekalian, saya rasa saya pernah share, tapi sebab orang Melayu mudah lupa, jadi saya share sekali lagi. Ada satu apps yang saya guna pakai, dan sebenarnya ada juga ustaz-ustaz lain yang pakai apps yang sama. Nama dia, mungkin ibu-ibu pun ada pakai, saya dah pernah beritahu dulu, Encyclopedia Hadis. Ada tapi spelling dia, sebab dia bahasa Indonesia, dia spelling dia encyclopedia, dia tak ada A belakang. Encyclopedia Hadis. Macam mana nak eja encyclopedia, ejalah sendiri. Susah aku nak menyebutnya. Kan? Encyclopedia Hadis. Itu sangat-sangat bagus. Saya banyak juga kadang, ialah bila ada musim-musim tertentu kan, kadang orang rojok hadis, orang dapat hadis ni betul ke ustaz, hadis ni ya ke, hadis ni ya ke, dia tanya kita macam kita pakai hadis. Jadi saya semak, bila ada situ nombor hadis Bukhari nombor sekian, hadis ni nombor sekian, kan nombor hadis tu ada, senang kita refer dalam apps tu. Dan dia sangat membantu sebenarnya rojokan kami lah, saya sendiri terutama. Bila kadang saya pening kan, apa aku nak ceramah hari ni, contohlah kalau pergi tempat baru yang orang jemput kan, walaupun banyak modal nak ceramah, tapi kadang kita nak fokus satu benda. So saya type dekat search tu syurga, contoh dah, dia akan keluar semua hadis syurga. Dan yang bagusnya semua hadis tu ada status dia, sahih ke, hasan ke, dhaif ke, kata sahabat saja ke, bukan hadis, semua ada.
Tapi untuk dapat semua tu kena langgan lah. Dia bukan free. Kalau free tu dia orang kata limited lah. Tapi langgan dia sangat berbaloi. Saya punya langganan tak silap saya RM48 setahun. Murah lah. Kan? Kita beli roti boy pun berapa dah? No? Sejuk-sejuk ni lapar ibu-ibu sekalian. Teringat roti boy pula. Jadi kita langgan tu setahun RM48. Ada yang lagi murah dapat daripada itu. Nasib lah. Rezeki-rezeki dia buat promosi ke macam mana kan. Tapi saya punya saya rasa RM48 lebih kurang setahun. Berbaloi ya. Sebulan berapa ringgit je kan. Jadi senang kita rojok, kita semak. Dia ada buat poster, dia ada hadis dalam bentuk tulisan, ada Arab dia, ada Melayu dia. Tapi bahasa Indonesia sikit lah. Tapi boleh faham lah kan. Jadi senang kita nak rojok. Itu kalau apps tentang hadis lah. Kalau apps Quran ni dia banyak lah kan. Dia macam-macam ada. Yang tu tak ada masalah. Baik. Sambung kitab kita balik. Baik. Sekiranya baik, sambung kat mana tadi? Adanya hadis riwayat Sahih Bukhari Muslim dan lain-lain yang tidak terhingga banyaknya yang menyebut kata Ramadan sahaja secara mutlak. Baik, kata penulis kitab ini, sekiranya aku ada waktu untuk membukukan hadis yang menyangkut sebutan Ramadan, diperkirakan ada 200 hadis banyaknya. Banyaklah. Yang hadis yang sebut Ramadan sahaja, yang tak ada perkataan syahru di depan dia kan, yang kata ulama sebahagian tadi makruh kalau Ramadan saja. Tapi kata penulis kitab ini dengan berpandukan hadis-hadis sahih, dia kata ada lebih kurang 200 hadis yang boleh jadi hujah lah, yang Nabi sebut Ramadan sahaja, tidak ada syahrul Ramadan depan dia. Macam tu. Tetapi untuk memenuhi maksud itu, 1-2 hadis pun dah cukup lah dia kata. Ini contoh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ni kita selalu dengar Ramadan baru-baru ni. Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila Ramadan telah tiba, iza jaa Ramadan. Tak ada syahru kat situ. Nabi tak kata iza jaa syahru Ramadan, tak ada. Iza jaa Ramadan. Sebab umumnya bila sebut Ramadan, orang akan refer kepada bulan lah. Dia tak akan pergi pada benda lain. Kan? Atau habis tinggi pun orang akan refer Ramadan ni pada nama orang. Itu saja. So ada orang nama Muhammad Ramadan. Syawal ada cerita Piramli tu. Syawal pak-pak mentua dia tu kan. Yang tu ada. Ramadan biasanya apa-apa orang sebut Ramadan mesti dalam kepala kita bulan Ramadan. Kan? Dia tak akan pergi benda lain kecuali satu lagi nama orang. Itu saja. Muhammad Ramadan dan sebagainya lah. Itu. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut bila datang Ramadan maknanya bulan Ramadan. Dibukakan pintu syurga, ditutup pintu neraka dan syaitan diikat atau dibelenggu. Hadis ni kuatlah sebab Bukhari Muslim. Kan dia kuat. Baik, dalam riwayat lain pula disebut iza dakhala Ramadan, bila Ramadan masuk. Iza kana Ramadan, bila Ramadan berada. La tuqaddimu Ramadan, jangan kalian mendahului Ramadan. Bunyal Islamu ala khams, saumi Ramadan. Islam didasari 5 tonggak, antaranya puasa Ramadan. Dan banyak lagi hadis-hadis yang sangat terkenal. Macam tu. Jadi tak ada hujah apalah, maknanya tak ada pening apalah kita, maknanya boleh aja sebut Ramadan begitu saja. Tak ada masalah. Baik, sambung lagi fasal yang ke-8. Dikutip dari sebahagian ulama mutaqaddimin bahawa mereka tidak menyukai sebutan surah Al-Baqarah, surah sapi betina. Al-Baqarah tu maknanya sapi betina ataupun lembu lah, dia panggil lembu betina. Sebab apa betina? Sebab ada ta kan. Kalau tak ada ta, bakor maknanya jantan lah. Belajar bahasa Arab sikit lah. Mana-mana yang ada ta belakang tu merujuk pada muannas, merujuk pada perempuan kan.
Macam al-mar'atu, perempuan lah. Baik, kemudian surah Ad-Dukhan maknanya kabut atau kabus atau asap. Surah Al-Ankabut labah-labah, bukan laba-laba. Labah-labah lah tak? Situ tak ada H. Laba ni keuntungan kan. Surah laba-laba lain pula begini. Surah Ar-Rum, surah Rum lah, Romawi. Surah Al-Ahzab ataupun dipanggil surah persekutuan. Al-Ahzab ni perikatan lah. Bukan parti tu, lain. Dia persekutuan lah ataupun gabungan. Dan lain-lain. Menurut mereka, sebutan yang benar adalah surah yang memuat cerita sapi betina. Dia tak suka pula nama Al-Baqarah tu. Dia nak sebut panjang pula. Surah yang memuat cerita sapi betina. Ataupun surah yang menyebut wanita. Kalau surah An-Nisa. Dia tak suka surah wanita, tak mau. Dia nak surah yang menyebut hal wanita. Dia macam skema sikit lah. Dia nak macam tu. Aku berpendapat bahawa sebutan itu salah. Yang kita sebut kejap ni salah lah. Sebab apa? Sebab menyalahi sunnah Nabi SAW. Kerana beberapa hadis yang disebut oleh Nabi sebut dengan jelas nama surah itu. Tak ada ubah-ubah surah yang mencerita surah binatang ke, tak ada. Sebut seketul. Contohnya Nabi sebut al-ayati min akhiri suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Dua ayat dari surah Al-Baqarah, yakni surah sapi betina. Barang siapa yang membacanya pada malam hari, cukuplah kedua baginya. Hadis Bukhari Muslim. Kuatlah hadis tu. Kan? Dua ayat akhir tu apa? Amanah Rasul kan, dengan lillahi ma tu. Itu dua ayat akhir dalam surah Al-Baqarah. Nabi kata siapa yang baca malam-malam nak tidur, cukuplah kedua itu baginya. Maknanya Allah akan pelihara, Allah jaga, Allah lengkap, Allah cukupkan segalanya. Dan sama juga dalam hadis yang lain, Nabi sebut perkataan surah Baqarah. Satu lagi, tak ada dalam ni lah. Saya tambah satu lagi. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, la taj'alu buyutakum kubura. Nabi kata jangan jadikan rumah-rumah kamu seperti lubang-lubang kubur. Fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nabi sebut suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Nabi kata jangan jadikan rumah kamu seperti lubang-lubang kubur. Maknanya sunyi sepi macam kubur. Kan? Rumah yang sunyi tak ada bunyi Quran ni Nabi kata macam kubur. Dia sunyi je. Sunyi tu menyeramkan lah. Kan? Menakutkan. Dan sesungguhnya kata Nabi, rumah yang dibacakan padanya suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Nescaya rumah itu kata Nabi tidak akan dimasuki oleh syaitan. Itu aja kita punya rahsia dan ikhtiar. Kadang-kadang orang telefon ustaz tengah malam, ustaz tolong sikit tiup-tiup jampi kok mana ni. Ada bunyi ustaz. Ada bunyi goli. Bunyi goli selalu tak? Siapa suruh simpan goli dalam rumah? Mana ada goli ustaz, tapi malam-malam bunyi atas simen ting 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 ting. Dulu ada satu rumah saya pernah sewa. Saya ni kan jenis Arab Badui kan, pindah-pindah kan. Banyak rumah sewa. Jadi ada satu rumah tu itu memang bawah katil betul. Dia punya bunyi goli tu kan, betul-betul ujung telinga. Kan. Jadi kalau rumah goli ni orang kata, saya tak tahu toyol ke apa benda, wallahualam lah, tapi jin. Dia memang mengganggu lah kan. Dia bunyi tak apa, jangan keluar muka, itu saja. Tak, betul, dia bunyi tak apa.
Dia punya kerak-kerak cakar-cakar shilling ke, dia berjalan ke atas bumbung ke kan. Itu tak apa. Dia jangan keluar rupa. Dia sekali belakang pintu, terus telefon ambulans masuk hospital lah. Jadi kalau rumah macam tu tak payah telefon ustaz, baca Al-Baqarah aja insya-Allah. Kita yakin dengan hadis Nabi kan. Dah Nabi kata rumah yang dibacakan Al-Baqarah syaitan tak masuk. Syaitan ni termasuklah adik-beradik dia, syaitan, jin, apa semua benda-benda Allah, hantu jemalang semua-semua tu. Ini bukan saya kata, Nabi sebut. Jaminan tu daripada Nabi. Jaminan daripada Nabi maknanya jaminan tu datang daripada Allah. Sebab Nabi takkan berani confirm kalau Allah tak suruh. Dah. Jadi kalau tak larat baca, sebab Al-Baqarah ni banyak, 286 ayat, 3 juz lebih. Jadi dia ada beberapa kaedah lah. Yang pertama, baca pelan-pelan. Pelan-pelan bukan maksud slow kan, bukan bismillah, slow itu slow. Pelan-pelan ni baca sikit-sikit. Hari ni dapat semuka, tak apalah, lepas seminggu tak ada muka kan. Bermaharaja lela di dalam rumah kita kan. Dia kata tuan rumah ni nampak ceroy sangat ni kan, lambat nak habis ni. Dia pun lambat lah keluar. Dia macam tu. Jadi kita baca tak apa, setakat mana boleh, yang penting habis. Kalau Al-Baqarah tu 286 ayat, habis 3 hari, 3 hari lah. Habis seminggu lah. Habis sebulan Ustaz baru habis. Sebulan, kalau setahun lah. Lagi lambat lah dia keluar tak. Macam tu. Jadi itu salah satu. Habis malas, buka lah CD, buka lah YouTube Al-Baqarah. Itu habis malas lah, boleh juga, daripada tak ada bunyi langsung tak. Daripada yalah tuan rumah tu sibuk berbenar kan, tak dan nak baca, pasang ajalah. Sebab ada satu rumah sahabat ni, sahabat anak murid kita dan kawan dia lah. Dia kata rumah dia 3 tingkat kot, 3 tingkat. Tapi atas sekali dibuat surau. Betul-betul macam surau. Dia buat environment tu environment surau. Dan dalam tu Ustaz, tingkat atas tu 24 jam dia buka live Mekah, live Madinah, tak pernah padam. Maknanya 24 jam berkumandang. Sebab live Mekah, live Madinah ni kan memanjang pasang ayat Quran je. Dia berhenti ketika azan dengan solat saja kan. Azan tu dengarlah bunyi azan Mekah tu. Lepas tu lepas 10 minit orang solat zuhur ke, dengarlah bunyi diorang semayang berjemaah tu. Lepas tu sambung baca Quran balik. Dia buat mood tu dalam rumah dia. Okey lah daripada tak ada bunyi langsung. Kan, daripada tuan rumah pun tak membaca Quran, lepas tu bunyi apa pun tak ada. Tak, lebih baik ada juga macam tu, okey juga, daripada tak ada langsung kan. Daripada bunyi lagu yang tidak-tidak, baik bunyi ayat Quran. Macam tu. Jadi itu yang Nabi sebut. Maknanya sebut je lah surah Baqarah, surah Ad-Dukhan, surah, tak ada apa masalah. Kadang-kadang itu saya kata, orang ni dia tak ada apa benda nak dipikir kan. Apa aku nak cari salah, carilah. Patut gini, bukan macam ni. Tak ada kerja kadang-kadang. Kan? Jadi kita ni benda dah ada, dah di materi, dah disepakati. Orang kata just follow sajalah. Tak payah kita berserabut nak mereka-reka yang bukan-bukan. Macam tu. Baik, sambung lagi. Fasal ke-9. Diriwayatkan dari Mitraf rahimallahu ta'ala bahawa ia tidak menyukai ucapan Allah berfirman dalam kitabnya. Menurut dia yang benar adalah Allah telah berfirman dalam kitabnya. Nampak? Sikit aja. Beza perkataan telah saja pun dia susah hati pula. Kan? Dia pening. Dia kata Allah berfirman. Yang selalu saya sebut, ustaz lain pun sebut kan, Allah berfirman. Jarang dengar ustaz sebut Allah telah berfirman. Jarang. Biasa kita akan sebut Allah berfirman. Tapi dia tak mau. Dia kata lebih baik Allah telah berfirman. Kelihatannya ia tidak menyukai perkataan kata kerja mudhari'. Sebab makna fi'il kata kerja mudhari' dimaksud menunjuk waktu sekarang. Allah berfirman tu adalah mudhari'. Maknanya sekarang sedang berfirman. Dia tak mau. Sedangkan benda tu Allah dah sebut lama katanya. So dia jadi madhi lah. Madhi ni benda yang sudah lepas. Dan waktu yang akan datang, sedangkan firman Allah tu adalah kalamnya yang qadim. Lalu kata ulama kitab ini, aku berpendapat bahawa pendapat di atas tidak dapat diterima.
Pada hadis yang sahih banyak ditemukan penggunaan kata mudhari' itu yang menyatakan Allah berfirman. Contohnya dalam kitab Syarh Muslim, Sahih Muslim dan kitab Adabul Qura. Masalah ini dijelas dengan bersungguh. Allah berfirman, wallahu yaqulul haq, dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dalam hadis Nabi, Abu Zar beritahu, Nabi bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Hadis Imam Muslim. Allah berfirman, siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya pahala 10 kali ganda. Kemudian dalam Imam Bukhari meriwayatkan pada tafsir ayat surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiku. Kalian belum lagi mencapai bukti sempurna sehingga kalian memberi infak. Abu Talhah berkata, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala yakul, lan tanalul birra hatta tunfiku. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, kalian belum lagi mencapai bakti yang sempurna sehingga kalian menafkahkan apa yang kamu suka. Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Itu sambungan ayat tu. Jadi ceritanya dalam ayat ni Allah berfirman. Dia tak sebut Allah telah berfirman. Tak ada masalah pun. Berfirman ke telah berfirman tak ada apa pun sebenarnya. Itu dari sudut penggunaan kata kerja. Atau dalam bahasa Arab dipanggil dari sudut nahu sorof. Itu saja. Tak ada apa pun. Baik. Abu Talha tu cerita dia ringkaslah saya sebut sikit. Bila turun ayat tu, Allah kata, lan tanalul birra, kamu tidak mencapai satu kebaikan hatta tunfiku, sehingga kamu infak mimma tuhibbun, apa yang kamu paling sayang. Turun ayat ni berlari Abu Talha jumpa Nabi, akhirnya dia sedekah semua pokok kurma dia, ladang kurma dia. Nabi tanya pasal apa? Tu ayat tu, aku takut katanya. No. Dia takut. Dia takut dia tu tak berbuat baik. Tak menepati, kan, menepati tuntutan ayat tu. Dia ada ladang kurma nama Barhaq, kan? Barhaq ke apa ke nama ladang kurma dia tu, yang terkenal sehingga Nabi sebut dalam hadis tu, Abu Talhah bagi semua sekali, kan? Dia takut dia tak sempurna kebaikan. Kita baru belanja kawan kita kurma Nabi 1 kilo, dah rasa macam ahli syurga Firdaus. InsyaAllah, amin, kan? Tak apa, tak kisah, takat mampu, kita mana ada ladang kurma, kan? Setakat dah lah ladang kurma, pokok kurma pun tak ada kat Malaysia ni. Ada pun hidup segan, mati tak mahulah. Jadi kita infak, tabung-tabung bersusun di belakang tu pun alhamdulillah, kan? Bohlah mana-mana tabung yang ada, bagi je lah. InsyaAllah ada pahala-pahala yang Allah akan sediakan kepada kita semua, insyaAllah. Dengan syarat semua infak yang kita beri tadi, derma-derma dan sebagainya, adalah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada masa lagi. Ustazah tu 10.30 kan? InsyaAllah. Baik, kita sambung tajuk besar yang baru. Tajuk ni best sikit. Bab-bab doa ni, kumpulan doa-doa yang penting. Bahagian ke-18, kitab ataupun tajuk kumpulan doa-doa penting. Yang kami maksudkan pada bahagian kitab ini membicarakan doa-doa penting yang disunatkan dibaca setiap waktu tanpa ada batasan, tanpa ada limit, tanpa ada suasana-suasana yang tertentu. Pembicaraan tentang kitab kumpulan doa ini sangat luas. Tentu saja tidak mungkin di sini dibicarakan keseluruhannya. Jangankan keseluruhan, 1/10 pun tak sampai. Oleh kerana itu, di sini hanya aku kemukakan hal yang pentingnya saja. Yang paling utama sekali antara doa penting adalah yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan, muslimat sekalian, dari sudut ranking doa ya,
Doa yang paling handal, yang paling hebat, yang paling terbaik adalah daripada Al-Quran. Mana nak korek Ustaz? Baca aja. Cari yang ada tulis Rabbana, 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 tu semua doa lah tu. Cuma kadang-kadang kena adjust sikit-sikit lah. Boleh adjust ke Ustaz? Boleh. Kita bukan adjust ayat Quran, tapi kita adjust doa tu. Kesesuaian dengan kita. Kan biasa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 200 ataupun 199 macam tu, saya tak ingat. Lebih kurang ayat tu lah. Jadi Rabbana zalamna, Rabbana hablana, Rabbana la tuzi' qulubana. Lagi apa? Banyaklah doa-doa yang Rabbana Rabbana tu semua doa dalam Quran. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Cuba cek kejap ayat tu. Al-Ma'idah 114. Betul tak? Al-Ma'idah 114. Betul tak? Betul lah? Confident. Betul. Al-Ma'idah 114. Betul Baik, ayat tu ibu-ibu boleh amalkan. Itu doa Nabi Isa. Rabbana, dia mula dengan wa qala Isa kan? Qala Isa bin Maryam. Lepas tu Allahumma ada tak situ? Ada Allahumma. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Saya dapat ni daripada ulama di Mekah. Jadi dia kata amalkan doa tu dalam luar semayang, maknanya lepas semayang lah, ataupun bila-bila je kita rasa nak baca. Tapi kena hafal dulu lah. Kalau tak hafal tak apalah, pelan-pelan tengok makna, lama-lama hafal lah. Satu ayat je kot kan. Tapi ambil daripada Rabbana tu lah, Allahumma Rabbana. Jangan ambil daripada waqala Isa tu tak payahlah. Tapi itu ayat Quran, letak tepi waqala Isa bin Maryam tu, kita ambil selepas tu. Sebab doa tu bahasa mudah dia makan tak habis lah. 7 keturunan punya tu doa tu, jangan main-main tu kan. Untuk anak cucu cicit kita juga insya-Allah. Sebab doa tu Nabi Isa minta Allahumma Rabbana anzil alaina, ya Allah turunkan kami ma'idatan minas sama', hidangan daripada langit, rezeki daripada langit. Takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Yang rezeki itu, yang turun daripada langit itu adalah menjadi rezeki bagi kami dan keturunan kami. Maknanya doa tu bukan untuk kita je, menyambung sampai ke keturunan, sambunglah sampai mana keturunan kita. Sampai habis keturunan lah kot, sampai hari kiamat besok. Wa ayatan minka, dan mudah-mudahan itu menjadi tanda kebesaran engkau kepada kami. Warzuqna, saya selalu ulang warzuqna tu 3 kali lah. Warzuqna, warzuqna, warzuqna. Ya Allah rezekikan kami, rezekikan kami, rezekikan kami. Wa anta khairur razikin. Engkau adalah sebaik-baik pengurnia, pengurus rezeki makhluk. Tuan-tuan, ibu-ibu, amalkanlah doa tu tiap-tiap hari. Tengoklah rezeki kita macam mana pergi ni, kan? InsyaAllah. So nombor 1 ranking terbaik doa adalah daripada ayat Quran. Nombor 2, doa yang diajar oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda. Dan nombor 3, doa yang disusun oleh para alim ulama, termasuklah doa para sahabat baginda dan sebagainya lah. Dan nombor 4, barulah doa yang kita create sendiri, doa yang terbit daripada isi hati kita masing-masing. Tak kiralah doa bentuk bagaimana sekalipun, yang penting mintalah yang baik-baik, mintalah yang memberi manfaat, mintalah benda yang berfaedah, mintalah benda yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat no? 114 surah Al-Ma'idah. Baik, doa-doa ini banyak sekali, iaitu doa dalam Quran.
Kemudian doa yang dibaca oleh Nabi, samalah macam saya sebut tadi. Doa ni ranking dia lah. Kemudian doa yang dibaca dan diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat baginda. Dan doa-doa Rasul ini juga amatlah banyak. Pada beberapa bab terdahulu sudah diungkapkan sebahagiannya. Doa-doa di bawah ini kusebutkan lagi untuk digabung dengan doa yang terkandung dalam Quran dan doa yang sudah kusebutkan terdahulu. Wabillahi taufik. Baik, antaranya daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis lain Rasulullah bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak bagi segala ibadah. Itu hadis lain. Satu hadis tadi kita baca, Nabi kata doa itu ibadah. Hadis satu lagi, Nabi sebut doa itu adalah otak bagi segala ibadah. Apa maksud dia? Apa pun ibadah dalam Islam ada doa khususnya. Itu maksud otak. Sebab otak ni antara benda penting dalam organ tubuh badan manusia. Muka handsome, otak tak ada, jalan. Tak pakai. Kan? Muka segak lawa, otak tak ada. Otak tercicir kat mana pun tak tahu kan. Orang pun tak hormat kita. Orang tak layan, orang kata gila je. Jadi setiap ibadah dalam Islam, sebab itu otak ni, doa tu jadi otak. Maksud dia doa tu sangat penting dalam hidup kita, sehingga semua ibadah dalam Islam ada doa yang tersendiri. Carilah apa ibadah yang tak ada doa. Memang tak ada punya. Semua ada doa. Pakai baju pun ada doa, cuma tak baca je. Tak dan baca. Kan, tambah pakai tudung, hasil terpeleot aja tudung tu, tak bunyi doa dah. Dia sumpah seranahnya tudung tu 7 keturunan. Kan, hasil terpeleot aja. Jadi pakai baju, buang baju, pakai kasut, buang kasut, keluar rumah, masuk rumah tak. Tidur, bangun tidur, mandi, keluar, semua ada doa. Jangan kata yang semayang, puasa, zakat, haji, korban, semua ada doa dia. Jadi doa ni sangat-sangat penting. Kalau tak hafal yang bahasa Arab, tak apa, dimelayukan aja. Boleh aja. Kan? Kita baca Yasin, macam saya buat baca Yasin tiap-tiap pagi tu kan. Saya tak baca yang doa dalam buku surah Yasin tu. Ada orang tanya saya, dia kata tak apa ke Ustaz tak baca doa Yasin tu? Tak apa, saya kata. Kita baca Yasin. Nak baca doa yang ditulis dalam buku Yasin tu pun boleh. Tak baca yang itu pun tak apa. Yang penting berdoa. Kan? Minta je lah apa-apa. Macam kita ni sebenarnya bagus juga sesekali kalau boleh baca doa bahasa Melayu. Biar makmum faham. Tok imam di surau masjid kan. Kadang Arab dia bergulung-gulung. Makmum amin, amin. Sebutir haram pun tak faham apa Pak Imam aku minta ni. Main amin aja kan. Tapi kita sangka baik-baik lah doa tu. Cuma kalau imam sesekali selit bahasa Melayu, comel makmum pun tahu, oh imam ni minta hidayah. Imam ni minta dilindung daripada COVID. Imam ni minta sihat tubuh badan, selamat daripada sihir. Faham? Kita pun semangat nak aminkan doa tu. Kan? Sebab kita faham. Bukan tak boleh bahasa Arab tu boleh. Tapi sesekali tu imam pun kena cerdik sikit. Kan, selit sikit doa. Sebab tu saya kata kalau kita orang lelaki ni, yalah, yang jadi imam selalu orang lelaki lah kan. Dia kena fakih. Bila jadi imam ni kena cerdik, kena bijak. Terutama imam-imam yang menguruskan juga kuliah-kuliah. Macam saya bagi contoh lah, saya kuliah maghrib satu tempat malam tadi kan. Imam tu baca slow. Bukan slow, maksud dia slow lah. Dia macam tu. Rasa macam nak waladhalin tu, rasa ya Allah lambatnya imam ni. Kan? Dia rasa gitu. Lepas tu dia punya wirid pula lama, panjang. Itu pun
Saya tak tahulah ada siapa bagi signal kat dia. Kan? Masa dia sebut, kita nak baca subhanallah, lepas tu alhamdulillah, Allahu akbar kan. Biasa 3-3. Saya kira asal 10 kali je. Subhanallah, subhanallah, tu berhenti. Lepas tu alhamdulillah, alhamdulillah, berhenti. Lepas tu Allah akbar. Lepas tu doa pun pendek je. Saya pun lega lah. Dah lah hujan lebat kan. Lepas tu dia buat wirid panjang-panjang macam tu. Lepas tu nak start kuliah, dia geng-geng Tok Siap lah yang siap-siap meja kuliah. Dia cuit, Ustaz, imam kita memang macam tu, Ustaz. Kalau tak dibisik tadi, entah pukul berapa Ustaz boleh kuliah, katanya. Dia memang meleget-leget. Dia ada orang jenis gitu. Dia memang meleget, dia tu tak apa, tapi kena cerdik lah. Kita ada kuliah. Dah lah situ pula isyak wajib habis kuliah. Kena berhenti terus. Tak boleh sambung. Kau pula wirid panjang-panjang. Berapa minit orang nak boleh dengar kuliah? Untung pada Ustaz ceramah pendek, sagau hati sama. No? Untung kat Ustaz. Nanya ke makmum. Nampak? Jadi imam tu kena cerdik, tengok belakang-belakang Ustaz dah sampai ke belum. Intai-intai parking kereta Ustaz tu dah ada kereta ke belum. Macam tu lah. Jangan dapat mic tak sedar diri, tak pandang dah belakang ni. Lantak kau lah, Ustaz ada ke, Ustaz lambat ke, apa ke. Aku wirid macam biasa je. Tak boleh. Dia kena cerdik. Sebab tu Nabi kata, siapa jadi imam kena intai orang belakang. Satu hari Nabi imam isyak, baru nak angkat takbir ni, Nabi dah niat kan, hari ni aku nak baca panjang. Panjang. Tahu baru nak angkat takbir, dengar ada budak menangis kat belakang. Nabi tukar niat dia tu. Sebelum angkat takbir, Nabi kata tak dia baca pendek. Sebab lagi aku panjang, kesian mak budak tu ke apa sekejap lagi dah, anak menangis. Kena cerdik. Ini imam dah dengar budak meraung-raung melolong macam kena sepit bawah lori tu. No? Dia boleh baca panjang-panjang juga. Sabihis marabbikal a'la dibantai. No? Patutnya kau tukar lah Ina atau Ina ke kan. Cerdik lah sikit jadi tu imam. Jadi gitu. Bukan nak marah tu imam tadi, tak lah. Kalau dia dengar kan aku kena marah pula. No? Geram-geram. Kan? Nak cerita kena cerdik. Sebab benda ni dia panggil fakih. Kadang dalam kelas, dalam sekolah tak belajar benda ni. Kan? Dia mulai experience kan, pengalaman kita tengok suasana apa yang berlaku, dia akan mematangkan kita lah. Baik, saya nak habiskan sikit lagi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a minad du'a wa yada'u ma siwa zalik. Yang bermaksud, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, Rasulullah SAW menyukai doa yang menyeluruh maknanya dan ia tinggalkan selain daripada itu. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad jayyid. Isnad jayyid maknanya dengan isnad ataupun rawi yang baik lah. Jayyid ni baguslah nak. Baik. Baik, dalam hadis ini Aisyah kata Nabi suka orang kalau berdoa komplit. Maksud dia doa tu lengkap, maknanya menyeluruh, maknanya cantik, maknanya sempurna, yang lengkap lah. Bahasa mudah dia gitu. Dan Nabi tinggalkan doa yang mungkin sekerat-sekerat, doa yang terapung, macam itulah maksud dia. Kan? Nabi suka doa yang komplit, yang menyeluruh. Baik, kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Nabi kata, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Nabi kata, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah selain daripada doa. Nampak? Apa hal sekalipun kita ni, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, doa jangan tinggal. Doa jangan tinggal. Tak, jangan ditinggalkan doa, pendek ke, panjang ke, bahasa Arab ke, bahasa Melayu ke. Yang penting doa itu terbit daripada isi hati kecil kita. Kan? Doalah yang baik-baik, doalah yang elok-elok. Saya punya tabung ke Kak Ina? Jalan. Okey. Betul. Baik, jadi tabung tu
Bukan saya punya tabung, tapi duit dalam tu saya akan bawa balik ya. Sebab tabung ni untuk kebajikan dan bantu student kita di Mesir lah. Ya, insya-Allah tak settle lagi student kita ni. Jadi kita cuba bantu. Sebab lepas ni ada sambung Ustazah Datuk Nafizah Musa. Jadi nanti ibu-ibu tak boleh bergerak dah kan. Jadi kita gerakkan tabung tu dulu, minta izin, minta maaf banyak. Baik, jadi disebut tadi tidak ada suatu yang paling mulia di sisi Allah selain doa. Sebab apa, ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Sebab doa ni maknanya luahan hati hamba kepada Tuhan. Kita punya lintasan hati, kita punya luahan hati, kita punya keinginan, kita punya hajat, kita punya hasrat, kita punya permintaan. Sebab Allah Ta'ala sentiasa menunggu-nunggu doa dari hambanya, menunggu-nunggu taubat dari hambanya, menunggu hajat permintaan hambanya. Kalau ibu-ibu ingat, sebulan 2 lepas kot, saya pun tak ingat lah masa Ramadan ke masa bila saya ada sebut satu hadis kursi kan. Dalam hadis kursi itu Allah Ta'ala sebut, Allah kata, aku rasa malu, kata Allah. Allah malu tau. Allah kata, aku rasa sangat-sangat malu bila hamba aku berdoa, menadah tangan, minta padaku, ya Rabb, ya Rabb, Rabbana, Rabbana. Dan bila dia jatuhkan tangan dia, kata Allah, aku tidak makbulkan hajat dan doanya. Allah kata, aku rasa sangat malu. Hadis kursi, bukan main-main. Jadi maknanya doa minta ni Allah sangat suka, sangat teruja menunggu doa-doa hamba-Nya. Dan ulama kata sah-sahlah tuan-tuan ibu-ibu sekalian, orang yang tak mau berdoa ni orang yang sombong saja. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa diri dia sempurna dah, dia rasa diri dia lengkap, dia tak mau berdoa. Jangan. Kita ni banyak kelemahan, kita ni banyak hajat, kita ni banyak keperluan lagi, banyak hidup kita belum settle kan, banyak benda lah hajat-hajat kita. Jadi mintalah sungguh-sungguh, dan minta dalam doa ni dia, yalah doa ni dia ada adab, ada etika dia, ada kaedahnya kan, kena buat sungguh-sungguh lah. Jadi ibu-ibu sekalian, ya sila. Okey, maknanya ya Allah aku serahkan segala-galanya. Macam tu maksud dia. Wallahu basirun bil ibad. Okey. Okey. So soalan ni tadi apa, saya tak mendengar. Okey. Okey. Okey, ayat tu saya tahu. Boleh. Ya, betul. Ya, betul. Faham soalan. Okey, baik, dia macam ni. InsyaAllah saya boleh faham soalan tu. Dia macam ni. Yang terbaik semua kita luar, minta ya Allah aku ni begini. Itu the best one lah. Tapi ada hari-hari tu kadang-kadang, dia ada hari kadang-kadang kita blank tau. Kita macam, apa benda aku nak minta ni kan. Tapi tak apa, just kita doa, kita minta, ya Allah hari ni aku berdoa, ya Allah aku serahkan apa saja yang terbaik pada Engkau ya Allah. Apa saja aku minta pada Engkau, apa saja. Walaupun kita tak spesifikkan benda tu, tapi hari-hari yang sebelum, hari-hari yang lain memang kita ada khususkan doa-doa itu kan. Tak ada masalah, boleh. Okey je. Kan? Sebab dia ada satu level lagi ibu sekalian, sampai dah tak tahu apa nak minta. Itu kira tahap wali. No? Kan dia dah macam ni. Lama-lama diam. Apa benda aku nak minta? Dia tak tahu ni. Macam rasa, kan? Pernah? Kan? Dia diam. Ya.
Boleh. Ya, betul. Boleh, boleh. Ya, ya, faham. Maksudnya kita minta dalam bentuk doa yang pendek lah, doa yang ringkas, kan? Kita minta overall, keseluruhan. Yes. Betul. Betul, betul, betul. Itu saya kata tadi, dia ada masa doa tu panjang kan. Ada hari-hari tertentu kadang-kadang kita minta, mungkin kita bangun malam ke ataupun selepas zuhur, tak kisahlah. Kadang-kadang kita minta, ya Allah, kau perkenankanlah doa-doa aku, hajat-hajat aku, apa sahaja keperluan hidup aku. Betul. Boleh, tak ada masalah. Kan? Yang penting keikhlasan kita dalam berdoa. Cuma jangan kita sebut ginilah, ya Allah, doa aku macam biasa, ya Allah. Macam semalam, ya Allah. Agak-agak kan. Janganlah sampai teruk macam tu. Kita biar beradab, berlapik-berlapik lah. Kita berdoa tu biar berlapik, ada etikanya, walaupun pendek tak ada masalah. Wa imam kita tanda tangan Rabbana atina fid dunya hasanah sekalipun, lepas tu siapa muka dah kan, boleh, tak ada masalah. Yang penting jangan tak berdoa. Itu aja kan. Doa pendek ke panjang itu bukan soal, tapi yang paling penting adalah keikhlasan. Kita berdoa, kita minta dengan hati yang tulus ikhlas. Allah sangat suka dan Allah maha mengetahui. Dan ingat hadis kursi yang saya sebut tadi. Allah rasa malu kalau kita dah doa, tadah tangan, jatuh tangan, Allah kata aku tak ampunkan, aku tak makbulkan doa hamba aku. Dia rasa malulah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti kat mana tadi? Atas sekali tu kan? Laisa Okey, laisa syai'un tu. So kita akan sambung yang bawah tu daripada Abu Hurairah, man sarrahu tu. Okey, kita akan sambung yang itu awal Julai lah. 1 2 berapa 3 4 Julai kot. Isnin minggu yang pertama kan. 4 hari bulan Julai. Ini minggu ketiga kan. So kita akan jumpa Isnin pertama bulan Julai. Tak silap saya 4 bulan kot rasanya. 1 bulan, betul lah. 4 bulan. Baik, jadi sebagai pengakhirannya untuk pagi ini, muslimin-muslimat sekalian, yang pertama sekali, apa pun dalam hidup kita, luahan hati kita, yang pertama kita kena serahkan pada Allah. Kita kena luahkan segalanya pada Allah. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha segala-galanya. InsyaAllah dia juga maha menerima doa-doa kita semua, memakbulkannya insyaAllah. Dan yang kedua, apa pun kerja buat kita, pastikan kita buat dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan niat yang suci, yang tulus. InsyaAllah Allah akan beri kebaikan pada kita semua. Dan yang ketiga, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, jangan tinggalkan majlis ilmu. Di mana saja kita berada, apa keadaan sekalipun, apa situasinya, kita mengajilah. InsyaAllah, mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat buat kita semua, insyaAllah. Terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir dalam Dewan Fatimatul Zahra. Dan selepas ini, ibu akan sambung dengan Al-Fadilah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa, insyaAllah. Dan dua pengumuman ringkas. Yang pertama, saya ucap terima kasih pada sumbangan yang ibu-ibu telah berikan tadi. Dan yang kedua, siapa nak join ibadah korban di Sudan, Kemboja dan juga Mekah, nanti apa-apa boleh PM saya lah, insyaAllah. Wallahu'alam. Terima kasih semua. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.